Alright, bertemu kembali dan kita sambung balik perbincangan. Kita tak nak lengahkan masa Zahira sebab ada persoalan yang saya ingin tanyakan kepada kedua tetamu kita sebab sekarang ni Tuan Mat dan juga Adira, wanita ni ramai yang berkejaya, termasuklah Adira sendiri sebagai seorang selebriti, penyanyi, usahawan dan sebagainya. Kadang-kadang Tuan Mat dan juga Adira, kadang-kadang bila dah berkahwin ni, isteri kadang-kadang lebih, orang kata, mungkin lebih berjaya sedikit ataupun sama-sama berjaya, cuma isteri ni kadang-kadang perempuan suka bercerita dan sebagainya. Tapi pasangan lelaki ataupun suami ni tak share the same wavelength ataupun satu perasaan yang sama, menyebabkan wanita tu macam, abang ni pun tak tahu, ni pun macam tu. Adakah itu punca kepada bosan ataupun mungkin kita mulakan dengan pandangan Adira sebagai seorang wanita yang berkejaya ni? Okey, sebenarnya kan Adira bukan seorang yang jenis suka bercerita pasal kerja bila dalam rumah. Okey, tapi kalau penting so Adira akan cakaplah benda-benda yang penting saja. Tapi kalau suami nak share benda-benda pasal kerja, kadang ada stres apa benda-benda bla bla bla, okey, Adira boleh jadi pendengar yang setia. Pendengar yang baguslah. Dengar je lah. Kan. Jadi yang lainnya Adira akan fokus benda-benda dalam rumah sahaja, which is anak, suami, makan minum, diri sendiri dan buat lawak macam tu untuk itulah untuk dalam rumah lah. Untuk mengekalkan suasana yang Adira tak nak cerita banyak pasal kerja dalam rumah. Saya tengok karakter Adira ni macam orang yang mudah suka terhibur atau macam mana? Adira memang seorang yang mudah terhibur. Saya tahu tu. Nampak dah tu. Senanglah macam tu. Tapi nak tanya juga kan, kalau suami Adira merajuk, Adira menyanyi ke untuk dia? Sebenarnya kan, itu soalan yang bagus. Adira ni tak reti nak pujuk orang. Adira kan biar jadi macam tu. Yang penting, tapi kalau dah macam merajuk sangat tu, kita tahulah nak makan tak? Nak minum tak? Cara Adira macam tu. Adira takkan cakap, yang janganlah macam tu, tak ada. Adira bukan jenis macam tu, tak reti. Tapi nyanyi tak? Tak dinyanyi. Adira dalam rumah pun tak menyanyi. Penyanyi selalu macam tu lah saya rasa. Dalam rumah Adira takkan menyanyi. Jaranglah, bibik pun mesti tak pernah dengar Adira nyanyi. Adira akan menyanyi dekat luar rumah. So, maknanya Adira takkan bawa kerja dekat luar, masuk dalam rumah. Yang bukan penyanyi pula menyanyi kat rumah. Itulah kita lah tu. Baik, Tuan Mat, mungkin kalau kita tanyakan soalan yang sama, pandangan Tuan Mat, adakah tidak perlu bercerita soal kerja di rumah yang mana boleh menyebabkan timbul salah faham atau bosan itu sendiri? Bagi saya, satu personality, satu kejayaan itu sendiri. Macam contoh kalau saya kaunselor, apa yang saya buat kerja tu private and privacy, soal maruah orang, soal cerita-cerita orang. Saya tak boleh cerita kat rumah saya, even dengan isteri saya sendiri. Satu. Tapi secara umum kita mungkin boleh berkongsi lah. Cuma satu lagi macam kita punya star cakap tadi kan. Pasal dia tak semestinya. Sebab dia ikut personality. Dan macam tu sebab saya kata, suami atau isteri sebelum kita jawab statement yang umum tadi tu, kita kena pasti yang suami kita atau isteri kita macam mana. Sebab dia ada 5 bahasa cinta tadi. Ada orang perempuan atau lelaki yang sukakan perkhidmatan, ada suka kata-kata, ada suka dengan masa yang terluang, ada yang suka dengan hadiah. Dan dia macam saya cakap, contoh kita, suami kita jenis suka kata-kata yang saya cakap tadi. Dia suka jumpa masa dan kita tak boleh bagi tu dan dia cepat bosan. Sebab dia nak yang tu. Tapi kalau orang yang suka hadiah, dia tak suka cerita-cerita tak ada apa pun, cerita-cerita pun tak ada apa. Kita bercerita dengan dia pun macam boring lah. Kita bagi dia hadiah, dia okey. Sebab itu kita kena kenal pasti pasangan kita berdasarkan personality dia. Pasangan kena kreatif lah, kata lain, atau macam mana? Sebab itulah kita sebenarnya dalam hidup ni, kita berumah tangga khususnya, kita kena sediakan satu ruang yang misteri sebenarnya. Walaupun kita hidup lama dengan pasangan kita, ada lagi benda yang kita tak teroka dan kita tak kenal. Dan itu sebenarnya personality, ujian psikologi boleh membantu. Dan sebenarnya percayalah, kalau kita teroka lagi, dia lebih bertambah menarik dan dia akan mengelakkan kita daripada bosan lah. Kita jadi fokus nanti. Okey, macam contohnya selalunya orang akan menjadikan bulan madu, walaupun dah berumah tangga, dah pernah berbulan madu dulu, pergi berbulan madu lagi. Adakah itu satu cara yang efektif untuk merapatkan hubungan suami isteri itu supaya tidak bosan? Itu namanya second honeymoon kan. Dia macam ni lah, kita ambil mudah lah. Macam hari raya kan. Hari raya bila yang kita rasa paling seronok sekali? Hari raya zaman kanak-kanak kan. Dan even kita dah berjanggut, rambut dah putih dan sebagainya. Tapi bila tengok balik gambar hari raya waktu kanak-kanak tu, rasa macam seronok sangat. Even kalau kita stres pun, kalau kita dengar lagu raya, dia jadi macam seronok. Sebab tu dia honeymoon adalah satu perkara yang kita simpan dalam subconscious. Subconscious mind ni dia terjemah bila ada trigger-trigger yang datang daripada contoh kita rasa macam lama tak jumpa pasangan kita ataupun pasangan kita outstation. Ingat waktu zaman honeymoon tadi. Sebab tu
bila kita dah lama drag, kita tengok pasangan kita pun macam sibuk dengan kerjaya, kita pun sibuk dengan kerjaya, lama sangat fokus pada kerjaya. Kita kena ambil satu masa, dalam psikologi panggil incubation. Kita duduk sekali lagi, kalau boleh pakai pakaian, kalau muat lah. Yang kita pakai waktu honeymoon dulu tu. Sebab tu dia mengembalikan momen-momen tu, nostalgic tadi. Faham. Diam-diam Encik Mano tahu. Terkejut sekejap Dia saya. bagi macam kita macam Kalau muat lah. kalau Kalau muat lah. Okey, macam Adira sendiri kan, ada tak buat macam contohnya pasangan yang sudah berkahwin ni lah selalunya buat dating day ke date night ke dengan suami, maknanya keluar berdua tanpa anak-anak. Sebenarnya kan bila ada anak-anak ni kan sebenarnya Adira tak nak pun keluar kalau tak ada anak. Ada macam tu. So sama juga dengan suami. Suami pun tak boleh kalau tak ada anak. Jadi dating kita tu bila kita dalam rumah pun kita boleh dating, kat mana-mana pun kita boleh dating sebenarnya kalau kita nak kan. Tapi untuk pergi keluar berdua, pergi bercuti berdua tu, Adira ni jenis kalau tinggal anak sekejap Adira tak boleh. Sama juga macam suami. So angkut semua sekali, biar semua sekali macam itulah. So tak ada erti kata macam dating pergi honeymoon second time pun tak ada. So bagi Adira sendiri honeymoon kat mana-mana pun boleh. Dalam rumah boleh, dalam kat mana-mana pun boleh. Kalau pergi bercuti bawa anak-anak sekali. Adira jenis yang bercuti akan angkut semua. Samalah dengan saya tak reti. Kan? Pergi berdua macam tu. Betul lah. angkut bahasa angkut. Angkut Bagi bah. Adira sendiri kan, untuk apa kita nak pergi berhoneymoon berdua kalau otak kita tempat lain. Betul tak? Pikiran kita ke anak kita. Tapi kita tak boleh nak fokus untuk Hubungan dengan betul. suami So tu. bagi Adira sendiri, Adira angkut semua pikiran Adira semua kat situ. Jadi baru boleh happy, baru boleh enjoy, baru boleh honeymoon. Nampak macam masak tu, tahu tak? Betul. Kalau boleh kita kongsikan sekali lagi pendapat-pendapat lain yang mungkin kita perlu angkat juga sebab kita nak tengok juga pendapat-pendapat secara realitinya. Okey ni kalau yang ditanya yang dibagi tahu adalah kalau dah matang takkan ada istilah bosan sebab dah anggap itu sebagai tanggungjawab. Mungkin saya tak pasti sebab dan kemudian okey ini dia mewakili kawan dia. Saya rasa ni macam brotherhood lah kot. Dia kata kawan dia partner kawan dia asyik minta duit bulan-bulan walaupun belum kahwin. Dah bosan dah tu, belum kahwin dah bosan dah tu. Ini yang kurang komunikasi antara satu sama lain yang kita dah bincangkan sebentar tadi. Okey. Dan seterusnya kalau kita kongsikan satu lagi apa ya? Okey, habis dah. Yang saya baru terima itulah yang saya baru terima semalam saya tak sempat nak kongsikan. Saya bosan dengan diri sendiri, itu masalah juga tu. Masalah sangat. Masalah juga tu. Baik, kalau kita macam mana tu daripada pandangan sisi seorang kaunselor sendiri kalau bosan dengan diri sendiri? adakah kalau bosan dengan diri sendiri itu adakah menyebabkan pasangan kita akan bosan juga? Okey. Soalan ni kebetulan semalam tim kita saya bagi satu dalam jenis psikologi tu dinamakan sebagai kalau merujuk pada individu. Orang yang paling fragile untuk merasa bosan, yang mudah sangat rasa bosan, orang tu ada simptom narsistik. Narsistik tu dia rasa macam dia tu punca segala-galanya, dia tu cantik sangat, dia tu hebat sangat. Dan narsistik tu terbagi pada satu covert. Covert ni maksud dia ialah dia di dalaman. Contoh kalau ada orang kritik dia macam kau punya pakaian ni macam tak kena. Tak kenalah. Sentak tu macam Terus ke hati ya. Terus spoil mood dia hari tu. Satu lagi dipanggil covert, satu overt. Overt ni pula dia rasa diri tu macam bagus sangat, hebat sangat, cantik sangat. So bila nampak macam lebih sebelah dia macam cantik, macam alah, kacau pula mood aku, dia lagi cantik pula. Satu. Dan kalau itu terbawa-bawa dalam rumah tangga, orang yang macam ni, narsistik tadi tu, dan bila suami contoh dia cakap, lawalah orang ni. Saya tak lawa ke? Dia jadi punca, bosan. Elok-elok nak pergi sama-sama happy-happy, baju baru macam tension je. Itu kalau narsistik lah. Sebab itu type personality lah, bukan semua orang. Dan orang yang ada narsistik ni pun tak ramai bilangan dia. Dan cuma kalau kita ada pasangan kebetulan yang mungkin ada sikit simptom-simptom narsistik tu, sebenarnya ada rawatan untuk kita bantu dia. Itu satu lagi, kalau diri sendiri punca bosan sebenarnya, kalau kita tanya pasangan-pasangan, semalam kita tanya beberapa ni, yang dah kahwin, dia sebenarnya dia lebih realistik, dia merujuk pada diri sendiri. Sebab kita kadang-kadang kita sebenarnya silap. Yang ni pun saya kena betulkan kat sini. Satu lagi, kita terlalu tengok luar, outsider. Sebenarnya kat luar tu bukan kawalan kita. Contoh kita boleh suruh suami kita atau isteri kita, boleh tak jangan buat macam ni, buat macam ni. Sebenarnya kita boleh suruh je. Kita tidak boleh mewajibkan dia. Itu diri dia sendiri. Tapi apa yang
kita refer pada diri kita sendiri. Contoh kalau saya rasa saya nak berubah lah, kita boleh buat. Sebab itu anda kita punya kontrol. Sebab itu nombor satu, macam mana pun mindsetting kena betul. Kita kena ubah diri kita dulu, barulah reaksi orang terhadap kita boleh berubah. Dan sebenarnya dalam rumah tangga, kadang-kadang memang satu cabaran. Kita dah berubah pun tengok pasangan kita tak berubah, fed up juga, boring juga. Tapi percayalah, usaha kita tu diperhatikan oleh pasangan kita. Dan kadang-kadang mungkin secara tak sedar kita dah macam tak ada apa-apa. Tapi jauh sudut hati seorang isteri sangat menghargainya. Mungkin tak terucap dengan kata lah. Tak syak kata-kata tapi dengan pandangan penuh kasih sayang. Baik, terima kasih Tuan Mat dan juga Adira atas perkongsian. Saya mengharapkan supaya perkongsian ini akan menjadikan alunan ombak rindu keluarga anda terus beralun dengan berjayanya. Dan tak ada bosan lagi. Alunan ombak rindu sebab Zahira kan ombak rindu dulu. Sebab dia rumah tangga ni memang ada pasang dan surutnya, tetapi kita macam yang Tuan Mak Noh juga cakap tadi kan, kita sebenarnya diri kita yang kena berubah. Kalau kita nak orang lain berubah, kita kena ubah diri kita dulu. Macam mana kita nak ubah orang kalau kita tak berubah? Betul. So kalau tak ubah, tak jaga komunikasi, tak kena pasti kekurangan masing-masing, dia akan jadi seperti apa yang kita akan tunjukkan sekarang dalam segmen IDKS. Saksikan. Khuluk ini adalah salah satu jenis perceraian yang terdapat dalam undang-undang dan juga hukum syarak. Di mana salah satu jenis perceraian itu adalah disebut sebagai khuluk. Di dalam Seksyen 49, Enakmen Undang-Undang Kongres Islam Selangor tahun 2003 menyatakan bahawa jika suami tidak bersetuju untuk bercerai dengan kerelaannya, maka isteri boleh untuk memohon secara tebus talak. Dan jika dirujuk kepada hukum syarak, khuluk ini berlaku apabila adanya permintaan daripada isteri untuk menebus dirinya daripada perkahwinan yang ada. Khuluk tidak boleh dirujuk kerana statusnya adalah talak ba'in surah. Talak ba'in surah, dia tidak boleh dirujuk. Ya, tetapi boleh untuk berkahwin semula atau bernikah semula dengan akad yang baru. Tebus talak ini boleh dimohon oleh isteri ataupun suami mengikut Seksyen 49 Enakmen Undang-Undang Kongres Islam Selangor tahun 2003. Jadi ada ulama sebahagiannya membolehkan isteri atau suami untuk memohon perceraian secara khuluk. Tapi ada sebahagian ulama lagi kata khuluk ini berlaku apabila isteri yang meminta perceraian secara khuluk ni atas sebab dia nak bercerai dengan suami. Sedangkan suami adalah seorang suami yang baik. Jadi dia tak ada alasan untuk mohon cerai secara pasrah. Jadi dia mohon untuk cerai secara tebus talak dengan jumlah wang iwat yang ditentukan ataupun apa-apa pembahasan harta benda yang lain yang seumpama dengannya. Baik, bertemu kembali bersama dengan Adira, Ratu OST kita, Zahira. Ya. Dulu lagu Ombak Rindulah, Ombak Berbalai, bagailah semua. Ombak apa lagi, Hafiz? Ya, Adira akan nyanyikan untuk kita lagu Maaf. Ya, lagu Maaf, lagu baru. Betul-betul lagu baru. Lagu baru. Dah 10 tahun dalam industri dan Adira juga diberikan dengan julukan Ratu Soundtrack. Semua lagu-lagunya menjadi soundtrack untuk drama-drama dan juga filem. Ya, betul. 10 tahun dalam industri. Bila keluarnya lagu Maaf ni, apa bezanya lagu Maaf ni dengan lagu-lagu yang sebelum ni? Okey, pada Adira sendiri kan lagu-lagu Adira sebelum ni ada keistimewaan masing-masing. Okey, macam lagu Maaf ni, dia bagi saya sendiri dia ada kekuatan dari segi lirik dan juga melodi. Dan juga digunakan untuk soundtrack untuk sesuatu drama tersebutlah hari itu. Jadi alhamdulillah Adira masih lagi relevan. Lagu-lagu macam ni masih lagi diterima ramai dan itulah. Peminat tak bosan dengan Adira. Betul. Itu yang penting. Bila buka je, kita tune je radio tu, channel tu, kita tahu. Bila keluar je suara tu, tahu dah suara Adira. Walaupun lagu tu kita tak tahu lagi. Betul. Okey, kita tak ada masa sebenarnya. Kita nak suruh Adira menyanyikan. Lagu dia tak habis nanti. Sudah terhibur dengan Adira suruh tanya sebab dia tak nak nyanyi habis. Dia kena nyanyi habis juga. Dan terima kasih semua sekali lagi kepada penonton Persona XY kita. Saya rasa kita perlu kongsikan juga
Facebook, Instagram dan juga Twitter Persona XY. Kita ada Instagram, Twitter, Persona dan juga YouTube paling penting sebab kita akan interview Adira kejap lagi. Oh, ini ada. Dan ini ada. Kita ada 10 soalan. Dan ini sekarang kita tunjukkan kepada Adira punya Instagram. Alright. Walaupun kita tak saya rasa semua orang tahu dah kod Instagram Adira, tapi kita bagi tahu juga. Ada ya? Okay, Ada. Apa nama dia? Jangan lupa follow Instagram. Adira.suhaimi. Okay, Adira ada Instagram je, Adira aktif. Instagram je aktif. Yalah. Kalau kat situ WhatsApp banyak time. pun dia buat cover sebelum ni lagu-lagu banyak sangat dekat situ. Okey, satu je lagi soalan. Siapa penyanyi yang betul-betul Adira idolakan? Semua. Banyak tak boleh nak satu. Tak boleh nak satu. Okey, jadi kepada semua penonton Persona XY, dengarkan Adira akan nyanyikan kepada anda, persembahkan kepada anda lagu baru daripada Adira, Maaf. Dan kami di Persona XY ingin mengundurkan diri dulu. Berterima kasih kepada anda semua kerana menonton kami selama 1 jam, setia bersama dengan kami, tak bosan dengan kami. Ikuti kami di Instagram, di Twitter, di Facebook dan juga di YouTube. Saya Zahira Razi dan Saya Hafidh Hasan. Terimalah Maaf Adira Suhaimi. Thank you. Di sebalik wajahmu itu ada rasa yang meragui diriku. Aku perlu keyakinanmu karena ku tak pernah sekali berdusta. Sedangkan aku coba menuruti kemauanmu. Maaf yang tak mungkin indah, andai hati mula berubah. Maaf yang tak mungkin indah, jika kita mengalah hancur segala bahagia. Adakah ku bersalah denganmu hingga cinta kita semakin menjauh?